Assalamualaikum dan salam sejahtera utama TVS. Malam ini anda bersama saya Luqman Muhammad Dan saya Akmal Saleh. Ini antara paparan utama malam ini. Bazar Ramadan di Sarawak dibenarkan operasi. Kawasan Gunung Tabai ditutup serta-merta. Kes positif COVID-19 Sarawak meningkat. Kerajaan Sarawak membenarkan pembukaan Bazar Ramadan untuk beroperasi sepanjang bulan Ramadan bermula 12 April hingga 12 Mei 2021. Tinjauan TVS juga mendapati rata-rata masyarakat menyambut baik terhadap keputusan yang telah diumumkan itu. Namun pembukaannya nanti haruslah mengikut prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Nang patut karena lama tu dah COVID nak. Ni tak peluang orang cari duit tu waktu bulan puasa. Memang patut pun sebab rindu juga nak tengok pasar Ramadan macam dulu, meriah macam dulu. Mun kita asyik buka. Orang lain kan harap rezeki si aja. Patut dibuka untuk mengembalikan mood raya. Kita hadapi COVID sudah lebih kurang 1 tahun lah. Okey, kalau SOP dia atur bagus-bagus, boleh buka. Kita jaga kita sendiri, jaga kawan jaga dia sendiri, jaga kita, no problem. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan premis-premis yang terlibat dikehendaki mendapatkan kelulusan dari Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian terlebih dahulu sebelum memulakan operasi. Semua pekerja dan pengusaha juga mesti telah menjalani ujian swab untuk RT-PCR dan keputusan haruslah negatif COVID-19. Pemeriksaan berkala akan dilaksanakan untuk memastikan SOP sentiasa dipatuhi. Terdahulu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberitahu kerajaan telah bersetuju untuk membenarkan operasi Bazar Ramadan dan Bazar Aidilfitri di seluruh negara sepanjang Ramadan ini. Hanya di hujung jari sahaja, rakyat Sarawak kini boleh menikmati pelbagai perkhidmatan dan menjana pendapatan melalui platform digital SaraX. Pengurus Besar Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentech, Shahran Yusri berkata aplikasi ini akan memberi peluang kepada masyarakat khususnya di Sarawak untuk memulakan perniagaan dan memperoleh pendapatan yang lebih baik. SaraX atau Sarawak Expert telah diperkenalkan sejak November 2020 dengan percubaan selama 3 bulan dan kini akan mula beroperasi di 3 lokasi pertama iaitu Kuching, Semarahan dan Lundu. Saya katakan tadi merupakan satu app untuk memudahkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan dalam bidang teknikal. Contohnya, kalau anda inginkan perkhidmatan grass cutter, pemotong rumput, inginkan perkhidmatan hair stylist. Hair stylist ni yang melibatkan ialah dalam potong rambut dan sebagainya. Perkhidmatan electrical yang memerlukan electrician. Perkhidmatan air conditioning services. Jadi mereka ini yang di-book melalui SaraX akan datang ke rumah anda. SaraX masih lagi memerlukan penyedia perkhidmatan lain bagi melengkapkan aplikasi ini. Mereka yang layak katanya dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu daripada golongan pelajar Sentex itu sendiri, alumni di institusi-institusi kemahiran selain Sentex maupun mereka yang mempunyai pengalaman meluas dalam perkhidmatan teknikal. Bagaimanapun bagi alumni dari institusi kemahiran lain dan mereka yang mempunyai pengalaman, golongan ini dikehendaki menghadiri kursus di Sentex bagi melayakkan mereka menjadi penyedia perkhidmatan. Tapi apapun, mereka akan melalui satu proses datang ke Sentex untuk diberi kursus yang dipanggil RPE, Recognition Prior Experience. Jadi kursus tu ataupun training tersebut akan dibuat 1 hari untuk memberi sijil pengiktirafan yang diberi oleh Sentex lah. Golongan ketiga, siapa golongan ketiga penyedia perkhidmatan yang mungkin tidak mempunyai sijil-sijil akademik lah. Contohnya mungkin tidak ada diploma, degree dan sebagainya.
ataupun sijil-sijil kemahiran lain, tetapi mempunyai experience, pengalaman. So mereka juga boleh menjadi penyedia perkhidmatan dengan syarat they have to come to Sentex and undergo the training. Itu Bagi yang berminat untuk menggunakan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Store dan Apple Store. Sementara itu, usahawan yang berminat mencuburi perniagaan mikro akan dibantu dengan skim pembiayaan franchise mikro yang menawarkan dana hingga RM20,000 di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP oleh Perbadanan Nasional Berhad PNS. Dengan itu, syarikat All Unique yang merupakan syarikat kesihatan dan kecantikan adalah antara syarikat yang terpilih menjadi franchise di bawah Perbadanan Nasional Berhad PNS bagi melancarkan skim ini. Antara kriteria yang diperlukan bagi melayakkan diri mendapat pakej franchise mikro RM20,000 termasuklah mesti berumur 21 tahun ke atas dan tidak melebihi 65 tahun. Permohonan hendaklah dibuat melalui syarikat berdaftar iaitu Sendirian Berhad atau 100% milik tempatan serta berdaftar di bawah Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan pihak penguasa tempatan. Dalam BIT ni pula kita juga mencari peniaga yang ingin menjadi franchisee kepada franchisor tadi. Contoh stall burger Syahrin for example. Saya jadi franchisor, saya ingin cari franchisee. So loan dalam BIT ni, Business in Transformation ni, boleh menjadi sehingga RM25,000. 25,000 untuk kita menjadi franchisee. Untuk franchisor ni 500,000. Tapi itu kerjasama yang kita akan explore selepas ni. Buat masa ini, hari ini kami buka untuk sesiapa saja ingin menjadi usahawan franchise SARA-X Alunic. Jadi 20 up to 20,000. Saya dah beritahukan syarat-syarat tadi dan saya harap peluang ini diambil. Baik, operasi mencari dan menyelamat SAR hari kedua bagi mengeluarkan jasad mangsa yang tertimbus di sebalik runtuhan batu dalam kejadian di Gunung Tabai Bau ditangguhkan. Tak dapat melakukan soaring disebabkan kedudukan batu, tanah dan pasir sentiasa turun. So tak dapat memperjudikan penyelamat-penyelamat yang dilakukan gerak kerja. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, Ketua Polis Daerah Bau DSP Poji Nyaon mendedahkan banyak tangkapan telah dilakukan atas kesalahan sama iaitu menceroboh kawasan Gunung Tabai yang telah digezet menjadi kawasan larangan sejak 2003. Jadi tindakan yang pertama kita dah ambil pada bulan Oktober last year di mana kita telah menangkap seramai 34 warga negara Indonesia dan kita telah serah kepada immigration untuk membuat pengusiran. Operasi SAR tidak dapat diteruskan atas beberapa faktor, terutamanya keselamatan pasukan SAR yang perlu dititik beratkan memandangkan struktur geografi di terowong tersebut sangat berisiko. Difahamkan peluang untuk mengeluarkan mangsa daripada tempat tersebut hanya 50 ke 60% sahaja dan berikutan itu operasi pada hari ini ditangguhkan dan akan disambung semula pada esok hari jam 8 pagi. Laporan Nur Sahida bersama juru kamera Faitullah Morni untuk TVS Bau. Pada masa yang sama, Polis Daerah Bau diarahkan untuk menutup kawasan Gunung Tabai di Bau yang menjadi tumpuan kegiatan melombong emas secara haram berkuat kuasa serta-merta. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata, ia berikutan berlaku kejadian seorang lelaki maut dalam insiden runtuhan batu dan tanah di kawasan tersebut ketika melakukan aktiviti perlombongan secara haram. Justru orang awam yang didapati berada di tempat tersebut akan ditahan atas kesalahan menceroboh. Supaya tak dibenarkan orang ramai masuk kawasan itu. Dan saya kata cara mereka berlambang itu memang bahayalah. Bahaya dan tidak mengikut. Lagipun masing-masing ambil peluang untuk mengambil melambang secara haram lah. Jadi saya dah minta supaya pihak di koridor kawasan itu jangan dibenarkan lagi orang ramai masuk kawasan itu lah. Jadi benda ni mungkinlah bila tak berlaku apa-apa mungkin benda ni tak nampak. Tapi saya nasihatkanlah orang ramai supaya jangan jaga keselamatan diri, janganlah mengambil peluang untuk buat perkara yang boleh membahayakan diri sendiri.
Sementara itu, pos kawalan bakal ditempatkan di laluan masuk ke Gunung Tabai Bau bagi memastikan kawasan tersebut dikawal ketat dan tidak lagi dimasuki masyarakat setempat. Keputusan itu dibuat selepas perbincangan antara pejabat daerah Bau, pejabat residen dan Sarawak Forestry Corporation, SFC bagi mengisytiharkan kawasan itu sebagai kawasan larangan. Tindakan kawalan diperketatkan memang dijangka akan berlakulah di bawah kawalan pihak SFC. Dan mengikut maklumat yang kita terima, kawalan tersebut akan bermula pada awal tahun inilah. Selepas kejadian ini, kami diberitahulah kawalan ini nanti, kawasan ini akan jadi kawasan pergerakan terhad pihak SFC akan menyediakan pos kawalan untuk memastikan kawasan ini tidak dicerobohi dan untuk kita mengelakkan kejadian seumpama ini berulang lagi lah. Jelas terpancar keceriaan di wajah penduduk di kawasan Gerigat Kabong apabila mula menikmati bekalan air bersih. Sungguh pun masih lagi menggunakan pam air, namun penduduk tetap kelihatan teruja dan bersyukur. Setelah sekian lama di Kampung Gerigat di bawah jagaan saya tidak ada air, syukur alhamdulillah semalam kami di Kampung Tengah, lebih-lebih lagi di Kampung Tengah dan Kampung Laut telah dapat menerima air. Selalu saya dah pagi. Itu baguslah dari pagi sampai ke malam dah pakai pam lah. Ketuk air Kampung Gerigat dah dikatakan, boleh dikatakan putus 90%. Cuma kita ada masalah paip lama yang pecah-pecah. Agak-agak Kampung Gerigat bersabarlah untuk mati air bersih yang secukupnya. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong Muhammad Cik Kadir ketika meninjau sendiri di kampung berkenaan berkata, saluran paip yang dibuat di Simpang Nyabur tempoh hari pula masih dalam peringkat penambahbaikan. Kepantasan penghuni dibantu pekerja ladang menekan 36 unit alat pemadam api berjaya mengelakkan 28 pintu rumah panjang brand Ulu Suai Batu Niah Miri daripada musnah terbakar. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Miri, Low Poh Kiong berkata kebakaran hanya memusnahkan sebuah bilik dapur pada rumah panjang terbabit. Kebakaran itu melibatkan bahagian dapur dan agak luas, agak besar juga. Dapur ni 20 kaki kali 40 kaki panjangnya dan luasnya. Menurutnya, sepasukan 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Niah bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan kebakaran kira-kira jam 9.18 malam. So, penduduk dalam rumah panjang tu terus berkumpul beramai-ramai dan mengumpul apa benda yang ada, alat pemadam api, berdi, bekas tong cat untuk mengisi air untuk melawan kebakaran berkenaan. Begitu juga mereka meminta bantuan daripada pekerja ladang daripada Seri Mas yang berhampiran. Mereka ni pun datang juga bawa alat pemadam api dan mereka ni telah berjaya. Jadi saya ingin mengucapkan tahniahlah. Syukur juga mereka ni telah mendapat latihan tata cara memadam kebakaran dan juga ceramah keselamatan kebakaran 2 kalilah. Kejadian tidak melibatkan sebarang kecederaan dan punca kebakaran serta jumlah kerugian dialami masih dalam siasatan. Rumah panjang tersebut yang dihuni 191 orang pernah mengikuti program keselamatan kebakaran anjuran bersama Bomba dan Saluran Paip Gas Sabah Sarawak SSGP Petronas pada 2018. Baik, kita beralih ke perkembangan COVID-19. Kes positif COVID-19 di Sarawak dilihat semakin meningkat di mana pada Khamis terdapat 308 kes baru dilaporkan. Daripada jumlah itu, seramai 43 orang menunjukkan tanda dan gejala. 136 kes merupakan saringan individu yang mempunyai kontak kepada kes positif COVID-19, manakala 124 kes lagi merupakan saringan individu dalam kluster aktif sedia ada. Sementara itu, 29 kes merupakan lain-lain saringan di fasiliti kesihatan dan 18 kes lagi merupakan saringan individu bergejala di fasiliti kesihatan.
Satu kes lagi melibatkan individu yang balik dari kawasan berisiko dan dikategorikan sebagai kes import B. Terdapat 2 kes kematian baru melibatkan jangkitan COVID-19 turut dilaporkan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri melancarkan video promosi untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan vaksin COVID-19. Video itu dilancarkan dalam 4 bahasa, iaitu bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Iban dan juga bahasa Mandarin. Pendekatan ini digunakan untuk menyampaikan maklumat berkenaan vaksin khususnya kepada penduduk Miri. Ia juga usaha bagi meyakinkan penduduk Miri untuk mendaftar sebagai penerima vaksin. Vaksin COVID-19 dijangka akan diberikan kepada orang ramai melalui aktiviti pemberian vaksin fasa kedua dan fasa ketiga bermula April ini. Antara individu yang menyertai video promo itu ialah Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin, Pakar Perubatan Hospital Miri Datuk Dr. Pham Tem Lom, bekas Pegawai Kesihatan Miri Dr. Faizul Mansor dan bekas Pelari Pecut Negara Watson Yambet. Fulfill your responsibilities. Let's register for vaccination today. COVID-19 疫苗已获得美国国家药品监管局 MPRA 的批准，多达48个欧洲国家认可和使用。通过疫苗接种能保护您和您的家人，我选择了疫苗，请大家也一起接种。 Penggunaan vaksin ini adalah antara langkah-langkah terbaik dalam mengatasi pandemik COVID-19. Tajak pia, aku bisa dengar orang takut ke vaksin. Anak percaya ke berita hubung apa. Titih kemeh ajar hari pemusai upis pengerai. Vaksin ukai seminat berguna, kena jaga dirempu, tak megak jaga orang di kesayau kita. Polis Diraja Malaysia PDRM harus memperkasakan keupayaan anggota dalam menguasai perundangan negara selain melengkapkan aset, peralatan dan senjata canggih. Ini sebagai sebahagian dalam usaha bergerak ke hadapan bagi mendepani cabaran dan ancaman moden yang semakin mencabar. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, PDRM perlu mempertingkatkan penyertaan anggota serta pegawai PDRM dalam latihan khusus atau persidangan yang dianjurkan. Bukan hanya di dalam negara, malahan di peringkat antarabangsa bagi memperoleh pendedahan dan perkongsian lebih global dan terkini. Operasi dan kerjasama strategik di peringkat antarabangsa yang dijalankan oleh PDRM selama ini mampu meletakkan pasukan keselamatan negara ini sebaris dengan pasukan keselamatan dari negara-negara luar. Bagi membina pasukan penguatkuasaan undang-undang yang kukuh dan utuh, penerapan nilai disiplin dan integriti juga perlu dititik beratkan dalam pembinaan sahsiah anggota PDRM. Selain itu, meningkatkan prestasi pasukan, semua anggota PDRM harus mempunyai sifat sense of belonging kepada pasukan dan rasa tanggungjawab tinggi kepada amanah yang digalas. Dalam usia yang menjangkau 214 tahun, PDRM telah berjaya mengadaptasi dengan cemerlang melalui beberapa siri transformasi dan pembaharuan dari semasa ke semasa bagi memastikannya kekal relevan mengikut peredaran zaman. Bagaimanapun, Perdana Menteri percaya masih wujud ruang pemerkasaan yang luas untuk PDRM meningkatkan tahap profesionalisme dan kesiapsiagaan dalam memikul amanah. InsyaAllah, berbekalkan niat yang ikhlas dan kerjasama berpasukan yang jitu, saya yakin dan percaya upayaan pasukan PDRM dalam memelihara kedaulatan dan keamanan negara akan dapat terus dipertingkatkan serta nama baik PDRM akan kekal harum dalam kalangan seluruh rakyat Malaysia. Kerajaan telah meluluskan peruntukan 30 juta ringgit bagi tujuan pembelian kamera badan untuk kegunaan anggota polis di Raja Malaysia, PDRM. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia bagi melindungi anggota PDRM daripada perbuatan fitnah, penjenayah ataupun orang yang tidak bertanggungjawab. Dengan penggunaan kamera badan berteknologi tinggi dan canggih, saya percaya moral dan keyakinan anggota PDRM dapat dipertingkatkan semasa melakukan operasi dan juga penugasan yang telah ditetapkan.
Jelasnya walaupun ia melibatkan kos tambahan kepada kerajaan, namun kerajaan akan tetap menimbangkan sekiranya wujud keperluan peruntukan bagi memperlengkapkan pasukan polis. Kerajaan turut bersetuju memanjangkan imbuhan kewangan RM500 kepada semua penerima pingat jasa pahlawan negara PJPN, tidak kira sama ada kepada penerima pingat yang sedang bertugas atau sudah bersara daripada perkhidmatan. Kemudian imbuhan ini akan dimanfaatkan oleh lebih 80,000 penerima PJPN, termasuklah 40,000 penerima pingat yang sudah bersara dari perkhidmatan. Seluruh anggota polis Diraja Malaysia PDRM diingatkan tidak menjadikan pasukan itu sebagai agensi yang korup. Semua warga PDRM harus mengenang pengorbanan bekas pegawai dan anggota terdahulu berjuang demi memastikan keamanan dan kemakmuran sentiasa kekal. Di hari bersejarah ini, saya menyeru semua warga PDRM untuk membulatkan tekad, memperbaharui azam untuk menebus kembali maruah dan pengorbanan pahlawan-pahlawan terdahulu yang telah mewariskan kepada kita sebuah negara yang aman dan berdaulat. Oleh yang demikian, sebagai generasi penerus, janganlah kita lupa diri dengan merosakkan pasukan keramat ini hingga menjadi satu pasukan yang korup. Pada masa yang sama, Tan Sri Hamid turut mengakui masih wujud kumpulan pegawai anggota yang degil mengamalkan budaya rasuah. Tidak dapat dinafikan, memang masih wujud kumpulan pegawai dan anggota yang masih degil mengamalkan budaya rasuah. Bagi mereka, status halal dan haram itu tiada perbezaannya. Alhamdulillah, di samping usaha Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC, PDRM sendiri mengorak langkah mengambil tindakan drastik menangkap dan mendakwa mereka yang menyeleweng. Polis Diraja Malaysia kini hadir dengan penawaran baru dengan memperkenalkan aplikasi My Bayar Saman di mana ia akan memudahkan pengguna melakukan bayaran saman trafik dengan mudah terus kepada pihak PDRM secara atas talian. Ketua Polis Negara Tan Sri Dato' Abdul Hamid Bado berkata perkhidmatan ini adalah selari dengan usaha kerajaan dalam menjadikan sejumlah perkhidmatan kerajaan sedia ada dengan menawarkan diskaun sebanyak 50%. Rakyat Malaysia yang mempunyai saman kompaun trafik PDRM boleh menikmati tawaran diskaun ini bermula 25 Mac hingga 11 April menerusi portal dan aplikasi berkenaan. So dengan pelancaran My Bayar Saman tadi atas inisiatif JSPT ini, saya berharap teknologi yang dibangunkan menerusi My Bayar Saman ini tadi dapat memudahkan orang ramai. This is bahagian daripada meningkatkan mutu perkhidmatan PDRM kepada orang ramai. Tawaran diskaun itu bagaimanapun tidak terpakai untuk kesalahan utama trafik antaranya melanggar lampu isyarat merah, memandu melebihi had laju ditetapkan, memotong garisan berkembar, menggunakan telefon semasa memandu dan memandu di lorong kecemasan. Dalam pada itu, pihaknya telah mengumpulkan lebih RM1 juta pembayaran diterima sejak portal dalam talian berkenaan disiarkan pada tengah malam Rabu sebelum pelancaran dirasmikan pada Khamis. Itulah, saya harapkan dengan pelancaran sistem ini tadi, saya dipahamkan sudah lebih RM1 juta dikutip dalam masa hari ini saja kan, dia mula dilancar? 12.01 malam tadi dan sehingga saat ini tadi lebih kurang setengah jam sebelum ini tadi sudah mencecah 1 juta. So lebih 1 juta itu menunjukkan bahawa orang ramai amat mengharapkan sesuatu sistem yang memudahkan mereka. Kadang-kadang bukannya mereka tak nak bayar, ya. Mereka mengaku salah, insaf, dia nak bayar tapi susah. Ya, jadi penerokaan bidang ekonomi angkasa yang akan diusahakan Serba Dynamic Group Berhad memainkan peranan penting terutama dari segi teknologi maklumat dan komunikasi. Ia antara lain akan membantu melalui kesaling hubungan internet ke kawasan dalam negara yang tidak dapat dihubungi dengan menggunakan teknologi satelit. So the main focus for Serba Dynamic as we speak is to help address digital divide. Especially in Sarawak, Sabah and rural areas. We see in COVID, in this pandemic, we see a lot of issues of connectivity. There's a lot of learning needs to be done back at home, but there are areas that cannot be reached.
Penyediaan kemudahan dan infrastruktur terbabit juga akan membuka pasaran yang lebih besar untuk industri berkaitan lain di bawah revolusi industri keempat. Ia juga memberikan sumbangan dari segi pembangunan negara yang menjadi hasrat kerajaan pada masa ini untuk menyediakan kesalinghubungan kepada seluruh masyarakat. We will provide the backhaul and connectivity for TV Sarawak to deliver, messages to rural areas. It is in parallel with our plan to deliver the first 500 sites in the next 3 years for broadband connectivity, and in parallel TV Sarawak can write by pushing messages contain that is localized under Sarawak's interest to the rural area. Sementara itu, Serba Dinamik turut akan menubuhkan pusat operasi dan kejuruteraan angkasa di Bintulu, di mana Bintulu adalah antara lokasi yang tepat bagi industri angkasa. Is that Bintulu is a heart of ASEAN. It's 3,000 kilometers all around. So meaning that if you wanted to do transportation, if you wanted to receive assets or space assets for testing, etc., whatsoever, it is very close by. We just need to use regional jet narrow body, what we call it aircraft, for delivery and logistics. So that's where we have identified. Baik, sedikit perkembangan sukan. Liga Bola Sepak Malaysia MFL tidak menghalang mana-mana pasukan menaikkan harga tiket perlawanan Liga Malaysia meskipun terdapat saranan supaya ia dikekalkan berikutan situasi semasa pandemik COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, kenaikan itu disebabkan faktor peningkatan kos yang bakal ditanggung pasukan apabila kehadiran penyokong ke stadium dibenarkan bermula 1 April ini. Perbelanjaan pasukan akan meningkat apabila perlu menambah jumlah petugas di stadium selain menyediakan pelbagai kemudahan yang diperlukan sebagai mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi memelihara konsep gelembung sukan. Selain daripada itu, kelab bola sepak perlu menampung kos penyediaan kemudahan seperti cecair pembasmi kuman dan alat pengimbas suhu. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Saya Ekmas Saleh. Saya Lukman Muhammad. Salam hormat dan jumpa lagi.